Apa itu LGBT? LGBT ialah singkatan untuk lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Ada yang menambahkan LGBT ini kepada LGBTIQ di mana I bermaksud intersex dan Q bermaksud queer. Seterusnya kita akan tengok apa itu definisi lesbian. Lesbian ialah merujuk kepada wanita di mana tarikan seksual kepada jantina yang sama juga dikenali sebagai wanita homoseksual. Yang kedua pula ialah gay. Gay didefinisikan sebagai seorang lelaki yang mempunyai daya tarikan seksual kepada jantina yang sama dan juga dikenali sebagai lelaki homoseksual. Yang ketiga pula ialah bisexual. Bisexual ialah seorang yang cenderung melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Dan yang terakhir ialah transseksual. Transseksual ialah seorang lelaki atau wanita yang mempunyai perasaan dan rupa sebagai jantina yang lain dan kadangkala menukar organ seks mereka melalui pembedahan. Mereka juga dikenali sebagai transgender. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita saksikan video ini. Antara punca berlakunya LGBT ini disebabkan oleh yang pertama adalah kurangnya penghayatan agama. Seperti yang kita ketahui, ilmu agama ini amat penting dalam membentuk peribadi yang mulia dalam setiap diri individu untuk menjadi khalifah yang berjaya. Namun begitu, perasaan ingin mencuba yang terlalu menebal menyebabkan mereka ini suka mencuba perkara yang baru dan merasa bangga dengan isu LGBT ini. Perkara ini secara tidak langsung mendapat galakan dan sokongan daripada masyarakat dan orang sekeliling sehingga menjadi ikutan dalam dunia hiburan masa kini. Tambahan pula, kurangnya komunikasi antara ibu bapa juga menyumbang kepada masalah LGBT menyebabkan anak-anak ini tidak mempunyai peluang untuk meluahkan rasa sedih, gembira dan sebagainya. Dan disebabkan itulah mereka mencari kebebasan untuk mencari kasih sayang dan kebahagiaan dengan rakan-rakan di luar. Selain itu, punca yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan pengaruh yang amat besar bagi setiap individu yang baru saja meningkat usia remaja. Namun begitu, pemilihan rakan sebaya yang baik perlu dititik beratkan agar tidak mudah terjerumus ke arah yang tidak berfaedah. Malah, jika kita tersalah dalam membuat pemilihan, pasti kita akan mudah terikut-ikut dengan trend dan gaya masa kini yang kurang menitik beratkan tentang pemakaian patuh syariah. Isu LGBT ini sedikit sebanyak berpunca daripada masalah dalaman keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar melalui perhubungan dengan rakan sejenis yang dianggap mampu menggantikan ibu bapanya dalam menceritakan sesuatu. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan mereka kepada golongan LGBT. Seterusnya, punca berlakunya LGBT yang ketiga adalah pengaruh media massa. Seperti yang kita ketahui, pengaruh media massa ini merupakan medium yang paling utama dan pantas dalam mempengaruhi minda seseorang individu untuk memperolehi maklumat dengan lebih mudah dan pantas. Penggunaan media sosial tanpa kawalan mendatangkan banyak keburukan kepada remaja sehingga membawa kepada pengaruh negatif. Namun begitu, kesalahan dalam penggunaan media massa ini menyebabkan remaja lebih cenderung mengikut trend dan gaya barat yang mendorong mereka ke arah isu LGBT ini. Dengan ini, mereka juga dapat menambah kenalan, bertukar pendapat sehingga menyebabkan berlakunya pergaulan bebas antara mereka. Ini akan mengakibatkan ikutan budaya dalam diri sehingga terjebak ke arah LGBT. Justru itu, jika perkara ini tidak dapat dibendung, dikhawatiri masyarakat remaja masa kini mudah terjebak dengan gejala negatif LGBT yang memungkinkan akan meningkat dari semasa ke semasa. Antara kesan gejala LGBT ini kepada umat Islam ialah yang pertama, mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat umat Islam.
boleh dilihat terutama dalam generasi muda yang sememangnya budaya LGBT menyimpang daripada norma masyarakat Islam, terutama apabila ia melibatkan isu berkaitan agama. Gejala LGBT ini mampu merosakkan budaya hidup masyarakat dari aspek akhlak dan juga tingkah laku. Hal ini kerana kewujudan LGBT boleh mencetuskan kontroversi apabila ia benar-benar menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Dengan wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat umat Islam, sudah tentu ianya boleh menggugat ketenteraman awam dan keamanan beragama. Kesan LGBT yang seterusnya ialah menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Dengan wujudnya pertubuhan dan kumpulan yang menjalankan gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru yang bernaung di atas nama hak asasi manusia. Gerakan LGBT ini telah memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahankan dan membenarkan perbuatan gerakan LGBT itu. Secara tidak langsung, sudah pasti ianya menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Agama Islam adalah panduan hidup bagi umatnya supaya menjauhi perkara mungkar kerana agama Islam amat menentang dan melarang umatnya terlibat dengan LGBT yang mengundang kepada dosa dan maksiat. Kesan LGBT yang terakhir ialah penyebaran pelbagai penyakit berjangkit seperti HIV atau AIDS dalam kalangan masyarakat. Golongan LGBT adalah kumpulan yang tertinggi dijangkiti HIV. Bahayanya penularan virus ini yang berkait dengan gaya hidup songsang. Apabila penularan virus ini berlaku kepada setiap anggota dalam masyarakat, sudah pasti akan timbulnya kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Penyakit menular seperti virus HIV dan penyakit kelamin atau disebut AIDS yang biasanya terjadi pada pergaulan yang songsang serta terjadi melalui jangkitan kondom dan sebagainya. Lebih membimbangkan lagi, masyarakat tidak terlepas dari terkena tempias amalan songsang ini. Golongan LGBT ini sudah pasti membawa kepada penularan penyakit berjangkit serta membahayakan kesihatan dalam kalangan masyarakat. Antara langkah yang boleh kita ambil bagi mengurangkan masalah LGBT adalah melalui pembentukan badan-badan kebajikan oleh pihak kerajaan atau bukan kerajaan. Badan kebajikan seperti Jabatan Agama Islam boleh menubuhkan kumpulan untuk mengawasi dan membanteras gejala tidak bermoral ini. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan boleh melancarkan kempen bagi meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang bahaya budaya hubungan songsang. Kempen ini boleh dijalankan di kawasan umum, sekolah atau universiti. Media masa boleh digunakan untuk memaparkan kempen ini secara langsung untuk tontonan umum. Selain itu, warga pendidik perlu memainkan peranan penting dalam mengatasi budaya LGBT ini. Pihak sekolah haruslah aktif memantau masalah ini kerana sekolah merupakan kawasan kedua di mana anak-anak banyak meluangkan masa di sini. Pihak sekolah juga perlu mengenakan peraturan ketat supaya gejala ini tidak berlaku di kawasan sekolah. Yang ketiga adalah ibu bapa juga perlu mengambil tanggungjawab yang tinggi dalam mencegah isu ini. Kemajuan teknologi seperti telefon bimbit pintar dan internet memudahkan rakyat untuk mencari informasi dengan sepantas kilat hanya di hujung jari. Ibu bapa perlu peka dengan aktiviti sosial media anak-anak mereka dengan memantau penggunaan telefon bimbit supaya laman web negatif seperti pornografi tidak dapat diakses. Ibu bapa juga perlu memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap anak-anak. Para remaja juga perlu pandai dalam memilih rakan sebaya. Anak-anak perlulah diajar dari usia muda untuk memilih rakan-rakan yang mempunyai pendirian dan budaya yang baik. Memilih rakan sebaya yang baik mampu mendorong mereka ke arah lebih positif dan mempunyai kesedaran dari aspek agama.
Akhir sekali adalah memberi perkhidmatan, bantuan seperti perubatan, kaunseling, motivasi dan juga psikologi. Kesedaran secara berperingkat kepada mereka dapat membantu mereka kembali ke pakar jalan bagi orang-orang yang telah terjerumus ke dalam masalah ini. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan daripada menghina atau mencaci supaya mereka tidak berasa terpinggir dari masyarakat. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Maksudnya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 81. Kelakuan LGBT ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam kerana ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak dan merupakan perkara yang lebih keji daripada zina. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang ancaman ini melalui kisah Nabi Lut yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Perbuatan terkutuk ini disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang melampaui batas. Golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender harus dikawal dan dicegah dari usia yang muda. Ia perlu dikawal menggunakan sama ada kaedah yang agresif mahupun yang lembut.